Berhormat Datuk Haji Nur Azmi bin Ghazali. Seterusnya saya menjemput Datuk Seri Bilfari Tun Sami Belu. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Soalan saya soalan nombor 4. Jemput Menteri Pertanian dan Industri Makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Puan di-Pertua, untuk maklumat ahli yang berhormat, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan senantiasa berusaha untuk menambah baik dan menggalakkan lebih banyak pengusaha menukar kaedah pertanian daripada kaedah konvensional kepada kaedah pertanian moden. Bagi memenuhi kehendak dan juga keperluan semasa, MAFI senantiasa membuat semakan dan penambahbaikan kepada polisi dan program sedia ada agar terus kekal relevan. Selain itu juga, MAFI akan memohon peruntukan keuangan bagi melaksanakan program dan projek yang dapat memberi impak kepada rakyat. Rancangan Malaysia ke-12 antara lainnya telah mengenal pasti pertanian pintar sebagai aktiviti strategik dan berimpak tinggi yang dapat menjana semula pertumbuhan ekonomi negara. Dalam tempoh RMK 12, usaha akan ditumpukan untuk mempercepatkan penerima gunaan teknologi moden dalam sektor agro makanan. Penekanan serius juga diberikan bagi memodernkan sektor pertanian melalui Dasar Agro Makanan Negara 2.0 yang pelaksanaannya bermula pada tahun 2021 hingga tahun 2030 seperti mana yang digariskan di bawah Teras Dasar 1 untuk mendukung modernisasi dan juga pertanian pintar. Di bawah Dasar Agro Makanan Negara 2, pertanian pintar ditarifkan sebagai penggunaan dan pengintegrasian teknologi tinggi yang mesra alam sekitar secara lebih meluas dalam aktiviti pertanian untuk meningkatkan kuantiti dan juga kualiti hasil pengeluaran. Sehubungan itu, inisiatif penggunaan dan juga pengintegrasian teknologi tinggi dalam sektor agro makanan telah dimulakan oleh jabatan dan agensi di bawah MAFI. Dalam hubungan ini, Jabatan Pertanian telah diluluskan peruntukan sebanyak 232 juta di bawah RMK 12 yang melibatkan 7 projek untuk menawarkan bantuan bagi menaik taraf sistem pengairan sedia ada kepada pengairan pintar yang menggunakan Internet of Things, kemudahan geran padanan untuk pembangunan pertanian dalam persekitaran dikawal serta perolehan jentera, mesin dan aplikasi pertanian pintar. Selain itu juga, MARDI juga telah bekerjasama dengan syarikat telekomunikasi Maxis dalam penggunaan kit pertanian pintar iaitu inisiatif Narrowband Internet of Things bagi pemantauan persekitaran, pengairan dan kelembapan tanah di bawah struktur lindungan hujan. LPP juga sedang melaksanakan projek ladang e-satellite dengan peruntukan RM10,000 juta. Projek agro makanan menggunakan IoT berbentuk geran padanan dengan nisbah 70-30. Kerajaan dan juga peserta dalam had maksimal RM30,000. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Datuk Seri. Yang berhormat, adakah pihak kementerian bercadang untuk memberi insentif kepada pekebun-pekebun kecil dan pengusaha ladang untuk bertukar dari kebun dan ladang konvensional kepada kebun dan ladang pintar, dan mohon pihak kementerian memperincikan apakah projek-projek pembangunan yang berteras IR 4.0 di bawah RMK 12 yang berjumlah 232 juta seperti yang disebut oleh Yang Berhormat tadi. Terima kasih Yang Berhormat yang bertanya. Sebenarnya pertanian pintar ini banyak kita gunakan kepada pertanian pada kawasan-kawasan baru. Adalah juga mendatangkan sedikit masalah apabila untuk kita menukarkan pertanian konvensional kepada cara pertanian moden. Bagaimanapun, kita akan terus mencuba dan memberikan perhatian kerana kementerian
sedang mencuba untuk memberikan bantuan dan khidmat yang terbaik kepada golongan sasar. Oleh itu, bagi memastikan fasa peralihan daripada kaedah pertanian secara konvensional kepada kaedah pertanian moden dapat kita laksanakan dengan berkesan dan memenuhi aspirasi kerajaan. Kerana matlamat kita adalah untuk memberikan perhatian kepada nelayan dalam masa yang sama untuk menambahkan lagi stok makanan kita. Maka dalam RMK 12, usaha akan ditumpukan kepada mempercepatkan penerima gunaan teknologi moden dalam sektor agromakanan kerana pertanian pintar telah dikenal pasti sebagai aktiviti strategik dan berimpak tinggi yang dapat menjana semula pertumbuhan. Jadi proses peralihan teknologi moden ini tak dapat dilakukan secara mendadak, tetapi ia perlu dilaksanakan secara berfasa dan berperingkat-peringkat secara soft landing bagi memastikan peralihan ini dapat memberi kesan dan juga impak yang positif pada golongan sasar. Jadi Yang Berhormat ada bertanya tadi tentang apakah 7 projek yang menawarkan bantuan untuk menaik taraf sistem pengairan sedia ada. Saya cepat-cepatkan Tuan Ketua. Yang pertamanya untuk pembangunan yang 232 juta tadi. Pembangunan tanaman buah-buahan jangka panjang 75 juta seperti durian, rambutan, manggis dan lain-lain. Pembangunan tanaman buah-buahan jangka pendek 45 juta seperti tanaman kontan, pisang, betik dan buah-buahan naga. Ketiganya untuk pembangunan tanaman sayur-sayuran 42 juta. Pembangunan agro-food park baharu 30 juta. Naik taraf agro-park sedia ada 25 juta. Naik taraf sistem pengairan 10 juta. Dan pembangunan data geospatial sebagai farming aid tool 5 juta. Terima kasih Yang Berhormat. Ada soalan lain? Yang Hormat, kita dapati untuk modernkan pertanian ini di luar kemampuan petani. Sebab ia adalah capital intensif. LPP ada peruntukan 10 juta. Hanya 20 projek saja dia boleh buat. Sedangkan permintaan jauh lebih banyak. Jadi ada kerajaan bersedia untuk menambah lagi peruntukan untuk modernkan pertanian? Terima kasih Yang Berhormat. Seperti yang kita maklum bahawa sebagai sebuah kementerian yang dijadikan sebagai essential services, kita sentiasa mencari perhatian dan matlamat utama kita sekarang adalah untuk menambah bekalan makanan yang mencukupi, terutamanya kepada makanan-makanan yang kita bawah SSL kita, pada bawah 100. Jadi memang kita akan memberikan penumpuan kepada aspek peruntukan ini yang kita ada setakat ini adalah peruntukan 232 dalam RMK 12. Bagaimanapun apabila sampai masa dan ketikanya, kalau ada keperluan dan permintaan yang mendadak, kita akan cuba merayu kepada kerajaan. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Hamzah. Seterusnya saya menjemput Dr. Ahmad Azam bin